Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak ajar korang semua cara untuk buat ikatan buku sila. Ikatan ni sepatutnya saya menggunakan tali, tapi saya tak ada tali, so saya pakai je lah satu kabel USB saja ni. Tekstur dia sama macam kain lah, macam tali. So saya guna yang ni je. Okey, guna yang mana ada. Tapi contoh ni saja, saya tunjuk contoh je lah. Okey, pertama sekali kita ambil penghujung tali ni, kan, penghujung tali yang panjang ni, kita ambil penghujung dia dan kita letak yang ni sebelah kanan ni, kita letak ke atas sebelah kiri. Okey, dan kita ambil yang ni tadi, kita buat satu pusingan dan naik balik. Okey, kita tarik bagi panjang sikit. Seterusnya yang dekat kanan ni pula kita ambil, kita letak ke bawah. Letak ke bawah dan kita masukkan ke dalam. Okey, korang tengok ini adalah ikatan buku sila. Okey, nampak bila kita buat macam ni, kita boleh buka. Nampak, kita boleh buat macam ni. Okey, kalau kita buat dia sampai ketat, kelebihan dia adalah kita boleh longgarkan dengan mudah. Okey, cara dia tarik penghujung ni dengan penghujung ni, tarik sampai dia keluar macam tu, dan kita pegang kat sini, kita just tarik sahaja. Okey, tapi yang ni ada benda ni kan, jadi tak boleh tarik lah. Kalau tak pakai tali biasa, dia boleh tarik. Okey, contohnya saya tunjuk. Okey, korang tengok dia akan jadi macam mana. Nampak dia boleh tarik. So mudah untuk kita bukakan balik. Okey, itu saja. Seterusnya kita akan gunakan kain anduh. Okey, ini adalah kain anduh. Ni hujung dia. Okey, hujung, dan ini adalah puncak dia. Okey, dia berbentuk segitiga. Okey, segitiga macam ni, lebih kurang saya boleh tunjuk. Okey, kalau kain ni penghujung dia dekat sini dan dekat sini. Sebab kat sini puncak. Okey, ni puncak, jadi kita ambil penghujung dia. Penghujung dia pula kita buat macam tadi. Okey, kita buat macam tadi, macam ni. Yang ni ke bawah. Okey, kita tarik sikit. Dan yang ni duduk di atas dan masuk. Macam tu. Kita ketatkan dia. Okey, actually ni salah sebenarnya. Okey, kita buat balik. Yang ni ke atas dan buat pusingan satu, pergi ke atas balik. Yang ni buat macam ni, buat satu pusingan kat sini dan jadi macam ni. Okey, nampak? Bila kita ketatkan, kita boleh longgarkan balik dengan mudah. Contoh saya tunjuk kita longgarkan macam mana. Okey, lepas tu kita pegang dekat sini, kita boleh tarik. Okey, senang. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuat ikatan menggunakan kain anduh yang besar. Kita membuat balutan menggunakan kain anduh yang besar. Okey, jadi pertama sekali, tangan pesakit haruslah dipegang sini, di ampuh terlebih dahulu. Okey, kain anduh haruslah dibuat seperti ini. Okey, kejap saya tunjukkan contoh. Okey, puncak haruslah berada di siku. Okey, kita samakan dulu. Dan kain hujung ni kita ambil dan letak di belakang. Alright. Seterusnya, kain anduh yang di bawah ni kita letak ke sini. Okey, so dia akan menampung dekat sini. Okey, jadi kita dah boleh ikat. Okey, kita ikat menggunakan ikatan buku sila. Pastikan ikatan tu ketat supaya balutan tidak tertahan.
Seterusnya, selepas ikatan kita dah boleh untuk kemaskan balutan ini. Okay. Kemudian pastikan jari pesakit haruslah keluar sekurang-kurangnya 3 jari. Okey, pertama sekali untuk balutan anduk segitiga, tangan pesakit haruslah diampu seperti ini. Kemudian pastikan kain anduk akan berada dalam keadaan macam ini. Okay. Pertama sekali, letakkan penghujung ni di belakang bahu dan ambil kain yang lebih ni kita letak ke belakang. Okay. Kemudian kita ikat sehingga ketat. Dan lebihan yang ada di puncak kain anduk kita gulung dan selitkan. Pastikan tangan pesakit haruslah keluar sekurang-kurangnya 1 jari. Okey, contoh macam ni. Ini adalah balutan kain anduk menggunakan kain yang kecil. Okey, korang boleh tengok saya sudah lipat kain anduk menjadi tirus. Okey. Baiklah. Jadi macam ni cara dia. Pertama sekali, tangan kanan ni haruslah pergi ke hadapan dan tangan kiri haruslah pergi ke belakang. Seterusnya kita boleh buat dua bulatan macam ni. Okey, saya dekatkan 2 bulatan. Kita akan boleh buat 2 bulatan jadi begitu. Kenapa kita buat bulatan? Supaya kita boleh masukkan tangan pesakit ke dalam. Okey, kalau tangan pesakit tu besar, kita boleh tarik dan besarkan bulatan ni. Pastikan 2 ya. Okay. Kemudian kita masukkan tangan pesakit ke dalam bulatan. Kita ketatkan dan kita bawa macam ni ke bahu tangan ni dan kita ikat. Okay. Ikatan kena ketat supaya tangan yang dibalut tidak mudah tercabut. Balutan tidak tercabut. Bagi pesakit atau mangsa yang mengalami kecederaan di kepala, kita haruslah buat kain anduk seperti ini. Okey, kain anduk yang biasa kita lipat sekurang-kurangnya 1 inci. Okey, macam ni 1 inci. Sekurang-kurangnya, tidak perlu tepat. Okey, jadi kita letakkan di kepala, balutkan di kepala. Minta pesakit untuk letakkan jari di sini. Okey. Pusing. Hujung kain anduk kita boleh balut ataupun simpul di belakang. Kita simpul biar dia ketat. Ketatkan dan kita bawa ke hadapan. Tengok. Okey. Kita bawa dia ke hadapan dan kita ikat. Ikat dengan ketat
Okey, belakang ni pula kita hanyalah perlu masukkan sahaja ke dalam. Okey, masukkan macam ni saja. Alright. So hasil dia boleh juga untuk kita kemaskan sedikit seperti kain tali ni, ikatan ni kita letakkan di celah sini. Okey. So ini adalah ikatan sekiranya ini adalah balutan sekiranya pesakit mengalami masalah di kepala. Sekiranya mangsa mengalami luka seperti luka memanjang, kita boleh menggunakan kain anduh yang dibalut seperti ini, digulung seperti ini. Okey. Pertama sekali kita ambil tangan dan kita balut. Balut yang ni dulu. Okey. Dan bawa ke sini. Seterusnya balut ke sini pula. Okey. Dan yang lebih ni kita guna untuk ikat. Ikat dengan ketat supaya luka atau darah yang mengalir tu boleh ditahan atau boleh ditekan di sini. Okey. Jadi kita dapat mengurangkan kadar pendarahan. Okey. Yang ni selebih ni kita boleh balut. Kita boleh selitkan di celah. Okey. Okey, untuk sekiranya tangan pesakit mengalami patah, okey, contohnya patahnya di sini. Okey, untuk membuat sokongan kita haruslah menggunakan selotip micropore. Saya punya tak ada, ada selotip ni, dia nak tunjuk contoh. Okey. Dia tape micropore adalah lebih kecil mungkin 2 kali ganda lah, 2 kali ganda kecil dari ni. Okey, kita potong dulu. Okey. Jadi caranya sekiranya jari ini patah, kita ambil jari ni untuk buat sokongan. Okey, tunjuk. Okey, ini lipat juga. Okey. Ambil jari dan balut. Okey, kalau sepatutnya kalau micropore punya tape dia kena balut 2 dekat sini satu, dekat sini satu. Dari di bawah dan di atas. Tapi dah ada yang ni, kita guna je yang dia. Okey. Sekiranya anda ada alat sokongan yang lain, contohnya kayu. Ni contoh ibarat seperti kayu lah. Okey, contohnya kayu. Anda boleh juga gunakan kayu. Okey, contoh jari tangan ni yang patah. Okey. Sekiranya jari tangan ni yang patah, kayu kita ambil dan kita letakkan di sini. Okey, sebentar saya tunjuk contoh. Okey, ambil tape dan kita letakkan jari mangsa. Kita letakkan kayu di jari mangsa yang patah. Okey, dan kita tape. Okey. So, jadilah macam ni. Okey, dia akan jadi sokongan supaya jari tidak akan terlipat. Sekiranya mangsa mengalami kecederaan di bahagian lengan, okey, contoh di kawasan sini. Okey, sediakan 2 kain anduh. Yang pertama kita gunakan kain anduh yang dilipat tirus. Okey. Seterusnya satu kain yang tebal untuk
membuat satu beban. Okey. Lebih elok menggunakan kain andoh yang kedua. Okey, jadi saya hanya contoh menggunakan tisu macam ni. Okey. Letak kain andoh di atas beban. Okey. Pastikan satu pendek dan satu panjang. Okey, contoh saya buat yang ni pendek. Ini pendek macam tu. Okey. Dan yang ni panjang. Okey. Jadi kita hanya balut secara berselang-seli. Okey. Balut yang ketat. Okey. Seterusnya macam ni. Seterusnya macam ni sampai ia bertemu. Okey, macam ni. Okey, tengok ataupun sebaiknya kita boleh ikat di sini, di atas beban. Okey, tengok. Ikat dengan ketat. Dan kita kemaskan. Ujung ni kita boleh selit kat mana-mana supaya nampak lebih kemas. Okey. Alright. So itu saja pembelajaran kita menggunakan kain andoh. So, kalau rasa video ini bermanfaat, korang bolehlah share video ni dengan butang dekat bawah. Dan korang boleh subscribe channel saya untuk menyokong saya, dan boleh juga korang like video ni. Sebarang pertanyaan korang boleh tanya di ruang komen. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.